Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustazah, nama Ustazah Rafidah binti Saleh. Apa khabar murid-murid semua? Semoga antum dalam keadaan sihat. InsyaAllah, Ustazah hari ini ingin meneruskan pembelajaran Sains tahun 4 bertajuk tumbuh-tumbuhan. Sebelum kita mulakan pembelajaran, marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Ustazah akan meneruskan tajuk tumbuh-tumbuhan. Tajuk tumbuh-tumbuhan terbagi kepada dua topik kecil. Yang pertama, gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan, dan tajuk yang kedua, proses fotosintesis. Objektif yang hendak dicapai, yang pertama, murid boleh menyatakan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan air, cahaya matahari, sentuhan dan graviti. Yang kedua, murid boleh menyatakan maksud proses fotosintesis. Yang ketiga, keperluan bahan proses fotosintesis dan juga hasil proses fotosintesis. Dan yang keempat, murid boleh menyatakan kepentingan proses fotosintesis. Untuk tahuan murid-murid, semua benda hidup akan bergerak balas terhadap rangsangan. Oleh itu, tumbuhan juga bergerak balas terhadap rangsangan. Ada 4 rangsangan tumbuhan bergerak balas. Yang pertama, cahaya matahari. Yang kedua, air. Yang ketiga, sentuhan. Keempat, graviti. Bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan ialah bahagian tumbuhan pucuk. Yang pertama, pucuk. Pucuk bergerak balas terhadap cahaya matahari. Kemudian, daun. Daun pula bergerak balas terhadap sentuhan. Dan yang ketiga, akar. Akar tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan air dan graviti. Okey, murid-murid, semua benda hidup memerlukan makanan. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan adakah seperti kehidupan lain, manusia dan haiwan, yang bergerak untuk mendapatkan makanan? Untuk tahuan murid-murid, tumbuhan menjalankan proses fotosintesis. Apa tu proses fotosintesis? Proses fotosintesis ialah proses tumbuhan membuat makanan sendiri. Ustazah sambung semula. Okey, tumbuhan memerlukan 4 bahan utama untuk menjalankan proses fotosintesis, iaitu tumbuhan memerlukan yang pertama, cahaya matahari. Cahaya matahari sebagai sumber tenaga yang utama. Yang kedua, gas karbon dioksida yang terdapat di udara. Yang ketiga, klorofil. Apa tu klorofil? Klorofil adalah bahan hijau yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan.
Dan yang keempat, tumbuhan memerlukan air. Keempat-empat bahan ini sangat penting untuk tumbuhan membuat makanan sendiri. Jika salah satu bahan tersebut tidak ada, maka tumbuhan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jika tumbuhan tidak dapat buat makanan sendiri, apa yang berlaku murid-murid? Oleh itu, di sini murid boleh meramalkan apa yang terjadi pada tumbuhan jika salah satu bahan tidak dapat diperolehi oleh tumbuhan. Okey, seterusnya, tadi Ustazah ada menerangkan klorofil adalah bahan hijau dalam tumbuhan. Bagaimana pula dengan tumbuh-tumbuhan yang tidak berwarna hijau? Adakah tumbuhan tidak berwarna hijau tidak menjalankan proses fotosintesis? Untuk pengetahuan murid-murid, tumbuhan yang berwarna selain daripada warna hijau, contohnya merah, warna ungu, tumbuhan tersebut masih boleh menjalankan proses fotosintesis dengan jika ada klorofil, jika tumbuhan tersebut mempunyai klorofil. Okey, seterusnya, apakah hasil proses fotosintesis? Okey, hasil proses fotosintesis ada dua yang dihasilkan. Yang pertama iaitu kanji. Dari mana terhasilnya kanji? Kanji ini adalah terhasil daripada gabungan glukosa daripada tindak balas yang berlaku di antara gas karbon dioksida, air, klorofil dan juga cahaya matahari. Kanji yang dihasilkan disimpan di dalam batang, daun, akar, bunga, biji benih, bahan yang kedua yang dihasilkan adalah gas oksigen. Gas oksigen ini akan dibebaskan di dalam udara. Itu dia murid-murid, bagaimana berlakunya, bagaimana proses fotosintesis berlaku. Okey, seterusnya, bagaimana nak mudah kita nak ingatkan proses fotosintesis adalah melalui persamaan yang mudah, iaitu Ca menghasilkan OK. Okey, apa tu CAK? CAK adalah bahan yang empat tadi. Yang pertama, C mewakili cahaya matahari, A mewakili air, K mewakili karbon dioksida, klorofil dalam daun. Untuk pengetahuan murid-murid, bahan yang dihasilkan adalah OK. O mewakili oksigen, K mewakili kanji. Untuk pengetahuan murid-murid, ya, hasil fotosintesis banyak dihasilkan daripada dalam bahagian daun tumbuh-tumbuhan. Kenapa Ustazah kata dalam daun tumbuh-tumbuhan? Daun adalah bahagian tumbuh-tumbuhan yang permukaannya luas. Oleh itu, tenaga cahaya matahari dapat diserap dengan banyak melalui permukaan daun. Oleh itu, daun banyak menghasilkan makanan untuk tumbuhan. Dan akhirnya, kepentingan proses fotosintesis ada 3. Yang pertama,
sebagai sumber makanan untuk hidupan lain, contohnya haiwan dan manusia. Haiwan dan manusia sangat bergantung kepada tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, sebagai sumber gas oksigen untuk hidupan bernafas. Ya. Okey, tumbuhan, haiwan dan manusia perlukan gas oksigen untuk bernafas. Dan yang akhirnya, kepentingan proses fotosintesis dapat mengekalkan keseimbangan udara di dalam alam semesta. Untuk para murid-murid, apabila haiwan dan tumbuhan apabila haiwan dan manusia bernafas, maka gas karbon dioksida akan dibebaskan. Gas karbon dioksida ini akan digunakan, akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis. Manakala apabila tumbuhan menjalankan proses fotosintesis, gas oksigen akan dibebaskan ke udara. Gas oksigen ini akan digunakan oleh hidupan lain untuk bernafas. Di sinilah murid-murid betapa Allah Maha berkuasa, Maha bijaksana mentadbir, mengekalkan keseimbangan udara di dalam persekitaran, dalam alam semesta kita. Okey, mudah-mudahan itu saja yang dapat Ustazah sampaikan pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan dapatlah pengetahuan murid-murid ilmu tentang tumbuh-tumbuhan. Akhir kata, sebelum Ustazah mengundur diri, Ustazah ingin mengucapkan selamat menyambut puasa Ramadan yang lebih kurang 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sama-samalah kita memperbanyakkan amal, gandakan pahala, hindarkan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.